Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sidang jemaah, sidang hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi duha ini kita dapat mulakan hari kita dengan kita menuntut ilmu, dengan kita berada di taman-taman syurga. Semoga hidup kita sentiasa mendapat keberkatan dan rahmat pada Allah SWT. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalannya menuju ke syurga. Semoga Allah permudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun bicarakan tajuk nasikh wa mansukh. Ayat Quran yang dibatalkan dan ayat Quran yang membatalkan. Dan kita telah pun bicarakan tentang jenis-jenis nasikh mansukh. Mungkin saya just buat recap sedikit, ulangan sedikit. Jenis-jenis nasikh mansukh iaitu Al-Quran membatalkan ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Quran dibatalkan dengan ayat Quran. Yang kedua, Al-Quran dibatalkan dengan hadis Nabi. Yang ketiga, hadis Nabi dibatalkan dengan Al-Quran. Yang keempat, hadis Nabi dibatalkan oleh hadis Nabi. Ini 4 contoh ataupun 4 jenis tentang nasikh wa mansukh. Manakala ayat Quran yang membatalkan ayat Quran itu ada 3 jenis, iaitu nasikh berlaku ataupun nasakh berlaku pada tilawah dan hukum. Pada tilawah dan hukum. Maksudnya ayat tu dibatalkan dan hukumnya dibatalkan. Contoh yang diberikan ialah tentang susuan sebanyak 10 kali untuk menjadi anak susuan. Okey. Yang kedua, dibatalkan hukum tetapi ayatnya kekal. Ini banyaklah contoh. Dibatalkan hukum, ayatnya kekal. Ayat-ayat Quran tetap ada tetapi hukumnya telah pun dibatalkan oleh ayat yang lain. Yang ketiga, dibatalkan pada tilawah, tidak pada hukum. Dibatalkan pada tilawah, maksudnya ayat sudah tidak ada tapi hukumnya kekal, iaitu contoh tentang ayat-ayat rejam kepada mereka yang telah pun berkahwin, berzina, maka hukumannya rejam. Ini contoh yang telah pun kita berikan dalam pertemuan yang lepas. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi perbincangan tentang nasikh wal mansukh, dan saya akan berikan contoh-contoh ayat yang masyhur tentang nasikh wal mansukh, ayat yang membatalkan dan juga ayat yang dibatalkan. Baik. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, umat Islam sembahyang menghadap kiblat. Umat Islam sembahyang menghadap kiblat. Okey. Allah perintahkan umat Islam menghadap kiblat umat Islam ialah Kaabah. Peringkat awal umat Islam sembahyang kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa, dan ini contoh bagaimana hadis Nabi dibatalkan oleh Al-Quran. Saya telah pun jelaskan dalam kelas yang lalu, di mana hukum sembahyang menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa dibatalkan oleh surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT menjelaskan Allah melihat taqalluba, balik-balik wajah Nabi untuk berdoa pada Allah SWT, tentukan arah kiblat. Kemudian Allah perintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan Allah perintahkan kamu untuk
menghadapkan wajah kamu ke arah kiblat di Masjidil Haram, iaitu ke Kaabah. So sebab itulah kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada masjid Qiblatain di mana Rasulullah SAW sembahyang menghadap dua kiblat. Peringkat awal menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian lepas tu turun ayat Quran, waktu sembahyang Rasulullah ubah arah ke Masjidil Haram. Baik. Jadi tak maaf, gangguan sikit. Demikian juga Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar ataupun kamu datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar suatu yang hak dari Allah SWT, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Baik. Ayat ini membatalkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 115, di mana ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim, di mana milik Allah SWT di timur dan juga di barat, dan di mana sahaja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah SWT. So ayat ini telah pun dibatalkan oleh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 149 hingga ayat 150, di mana Allah memerintahkan bahawa dalam sembahyang wajib untuk kita menghadap kiblat, iaitu kiblat umat Islam ke arah Kaabah, bukan ke arah mana-mana. Okey. Namun demikian tidak nafikan ada pandangan yang lain nyatakan bahawa kedua-dua ayat ini bukan saling membatalkan antara satu sama lain. Perhatikan ya, kedua-dua ayat ini bukan membatalkan antara satu sama lain, tetapi sebaliknya ayat dalam surah Al-Baqarah 149 hingga 150 itu adalah penegasan dalam keadaan biasa. Apabila kita dalam keadaan biasa, wajib kita menghadap ke arah Kaabah dalam sembahyang, ke Masjidil Haram. Namun apabila ada halangan tertentu, kita tidak mampu menghadap kiblat atas sebab-sebab yang tertentu. Contohnya, kita sedang musafir di atas kenderaan, naik bas, naik kereta api, ataupun naik kapal terbang yang tidak memampukan kita untuk menghadap kiblat, ataupun orang yang berada di rumah sakit, katilnya rapat-rapat, tak mampu nak diubahkan katil, dan dia sendiri tidak mampu untuk mengubahkan badannya ke arah menghadap kiblat, maka di kala itu fa'ina matullu wujuhakum fathamma wajhullah, di mana saja kamu arahkan wajah kamu, dibenarkan untuk solat, itulah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ia satu yang umum, di mana kita menghadap kiblat apabila sembahyang, iaitu Kaabah kita. Tetapi dalam keadaan tertentu, andai kata tidak ada kemampuan, adanya kelonggaran. Cuma saya sentuh sikitlah tunjukkan macam mana kita nak sembahyang, terutamanya kalau musafir. Sebab ramai yang naik kapal terbang terpaksa sembahyang di kapal terbang. Macam mana kita nak sembahyang menghadap kiblat? Ada yang mengatakan, Ustaz, tak apa, kita boleh, terutamanya kapal terbang Saudi memang diletakkan ada kawasan khas untuk sembahyang menghadap kiblat. Tuan-tuan sekalian, saya tak suggest untuk sembahyang berdiri begitu. Lebih baik duduk, pasang seat belt, sebab kalau berlaku kita berada di air pocket, kapal terbang jatuh dalam keadaan kita berdiri, bahaya untuk kesihatan kita. Saya tengok dengan mata sendiri di mana pramugari sampai hampir pengsan apabila air pocket kapal terbang jatuh, kepalanya terhentak di bumbung. Jadi lebih baik kita pasang seat belt, kemudian tengok arah kiblat mana. Contohnya arah kiblat kat depan sana tu arah kiblat. So kita sembahyang itulah Allahu Akbar macam ni. Tapi andai kata arah kiblat di sebelah sana, waktu kita takbir saja, Allahu Akbar, kemudian lepas tu
arahkan tubuh kita ke mana yang kita duduk. Andai kata kiblat sebelah sana, ya Allahu Akbar, kemudian arahkan diri kita ke arah mana kita duduk. Bagaimana pula kalau arah kiblat kat belakang? Kalau arah kiblat kat belakang, apakah kita paksa pusing ni? Tak perlu. Kita hanya menghadap di mana yang kita mampu. Demikian juga kalau orang yang sakit, yang sukar untuk diubah kedudukannya. Fa aynama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Di mana sahaja kamu hadapkan wajah kamu, maka di situlah wajah Allah SWT. Kita boleh menyembah Allah SWT ke arah wajah mana, ke arah mana saja yang mampu kita lakukan. Tetapi dalam keadaan biasa, wajib menghadap kiblat, iaitu Kaabah umat Islam. Okey. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tentang kewajipan wasiat. Turun ayat Quran memerintahkan umat Islam untuk menulis wasiat sebelum dia meninggal. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan ke atas kamu apabila seorang kamu datang tanda-tanda kematian, intarka khairanil wasiyah, hendaklah dia meninggalkan wasiat, menulis wasiat lil walidaini, untuk ibu bapanya, kawan karib, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, dan ini kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Jadi hukum menulis wasiat ke atas harta warisan ni adalah wajib mengikut ayat ini. Namun demikian, ayat ini telah pun dibatalkan. Cumanya yang membatalkan ayat ini apa dia? Ada pendapat yang menyatakan bahawa ayat ini dibatalkan oleh ayat warisan. Dalam surah Nisa ayat yang ke-11, ayat warisan, ayat yang agak panjang. Tuan-tuan boleh rujuk nanti surah Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembahagian harta warisan untuk anak-anakmu, lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk lelaki mendapat 2 bahagian berbanding dengan wanita mendapat 1 bahagian. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Okey. Dan bahagian jika anak itu semuanya perempuan, jumlahnya lebih daripada 2, maka bahagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, dan seterusnya. Boleh rujuklah ayat dalam surah warisan ini, dijelaskan detail. Tuan-tuan sekalian, ini satu yang unik ya. Tidak ada satu agama di dunia yang menetapkan, mengaturkan sistem warisan yang cukup lengkap, komplit, konkret seperti mana agama Islam. Hanya Islam sahaja yang ada sistem yang teratur dalam kitab suci mereka dengan jelas dan detail harta warisan. Tidak ada dalam agama-agama yang lain. Ini salah satu keunikan Al-Quran atau keunikan agama Islam. Jadi ayat tentang kewajipan menulis wasiat, nak bagikan harta warisan ini dibatalkan oleh ayat yang lain, itu ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Walaupun ada pendapat yang lain menyatakan bahawa ayat ini dibatalkan oleh hadis Nabi, kemudian ayat ini dibatalkan oleh ijma' ulama', namun ada ayat Quran yang lain yang membicarakan lebih detail tentang harta warisan, maka pendapat yang pertama adalah lebih tepat. Ayat dalam surah Al-Baqarah 180 ini dibatalkan oleh ayat warisan, iaitu ayat diwajibkan untuk menulis wasiat dibatalkan dengan ayat surah An-Nisa ayat yang ke-11 tentang harta warisan. Ini contoh yang kedua.
Contoh yang ketiga tentang masalah iddah. Ya, wanita yang meninggal ada iddahnya. Ini pun satu penemuan saintifik yang cukup menarik. Ya. Bagaimana hubungan suami isteri, sperma yang masuk ke rahim wanita itu membawa kod tertentu dan rahim wanita perlu dibersihkan. Dan penentuan iddah dalam Islam ini membantu untuk membersihkan rahim yang terbukti secara saintifik. Subhanallah. Islam menetapkan hukum yang cukup unik dan Quran diturunkan oleh Allah SWT yang mengetahui segala apa yang dicipta. Dan uniknya penentuan iddah ini selari dengan fakta saintifik. Namun apa yang saya nak tekankan dalam perbincangan kita kali ini ialah tentang masalah iddah. Kalau perhatikan surah Al-Baqarah ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ihraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu diberikan nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, yakni wali-wali atau waris-waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menjelaskan bahawa bagi lelaki yang akan meninggal dunia, perlulah meninggalkan harta untuk isterinya selama setahun, dan isterinya wajib berada di rumah. Isterinya berada di rumah selama setahun. Jadi iddah tu setahun. Namun ayat ini kewajipan untuk wanita tidak keluar, tak keluar pada rumahnya selama setahun ini dibatalkan dengan surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isterinya, yakni para isteri itu, hendaklah melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya. So perintah iddah di sini 4 bulan 10 hari, membatalkan hukum sebelumnya selama setahun. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak berdosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut apa yang patut, termasuklah boleh bernikah kembali selepas habis iddahnya. Selepas habis iddah, dia boleh bernikah kembali. Jadi fatrah ataupun jangka masa itu bukan lagi setahun, tetapi hanya 4 bulan 10 hari. Okay, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ini contoh yang paling masyhur dan pernah saya bincangkan sebelum ini dalam kuliah yang lepas, iaitu tentang pengharaman arak. Pengharaman arak berlaku peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat. Apabila kita bicarakan tentang nasikh mansukh, biasanya tentang pengharaman arak ini menjadi contoh yang paling utama. Okey. Suasana yang berlaku sewaktu Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul, orang Arab memang telah menjadi kebiasaan mereka minum arak. Minum arak menjadi satu kebiasaan. Bahkan banyak syair-syair Arab yang memuji-muji tentang arak. Ada mereka yang mengharapkan bahawa apabila mati nanti ditanam pokok anggur di kuburnya sehingga dia dapat minum arak direct di pokok anggur. Nak gambarkan macam mana arak itu membudaya dalam masyarakat mereka yang diterima oleh masyarakat. Minum arak satu biasa. Tapi Omar tak puas hati tentang keadaan ini. Dia nampak bahayanya tentang masalah arak.
dan bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah kami ketentuan tentang arak ini. Macam mana keadaan arak ini? Ya. Lalu turun ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum ayat pengharaman arak ini, pengharaman arak berlaku, bukan ayat tu ya. Kita lihat ayat yang lain dulu, ada kesilapan ni. Ketika mana Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum arak ini, ya, tentang hukum arak ini. Lalu turun ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Surah Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah SWT menjelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisri kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya pada kamu, wahai Rasulullah, tentang hukum tentang arak dan juga judi. Kul fihima ithmun kabir. Katakanlah pada arak dan judi ini ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tetapi Al-Quran juga tidak menafikan wujudnya manfaat pada manusia. Namun demikian Al-Quran menegaskan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menjelaskan kemudaratan arak lebih banyak, manfaatnya ada sedikit dan kemudaratannya lebih besar, tanpa menjelaskan hukum apakah dia halal ataupun haram. Okay, apakah dia halal atau haram. Jadi masih lagi general. Kemudian turun ayat yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 143, di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taf'alun, hinggalah kamu sedar apa yang kamu, hatta ta'lamu ma taqulun, hinggalah kamu sedar apa yang kamu katakan. Maksudnya, kalau kita boleh perhatikan ayat ini, boleh kita fahami bahawa kalau kita tak mabuk, kita boleh, kalau kita tak sembahyang, kita boleh mabuk. Ya? Cuma nak sembahyang, jangan mabuk. Ayat ini tidak menunjukkan pengharaman arak. Namun demikian, apabila turun ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, secara terang dan jelas ayat ini menyatakan bahawa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya innamal khamru, sungguhnya arak, maisir, judi, wal ansab, bertenung nasib, wal ansab, berhala, wal azlam, dan bertenung nasib, rijsun min amali syaitan, najis, dan dia merupakan daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhkanlah dia, moga-moga kamu akan mendapat kejayaan. Ayat ni secara total menjelaskan pengharaman 4 perkara ini, termasuk arak. Jadi arak daripada 2 ayat yang sebelumnya, yang saya bacakan sebelum ini, tidak menandakan ataupun tidak ada tanda-tanda pengharaman arak dalam ayat tersebut. Namun selepas turunnya ayat ini secara terang dan nyata tentang pengharaman arak, maka pengharaman arak berlaku dengan turunnya ayat ini. Inilah 4 contoh yang dapat saya berikan daripada bab Nasikh wal Mansukh. Semoga ia dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi tuan-tuan, puan sekalian, biasakanlah diri kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran sebab Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Moga-moga hidup kita mendapat berkat rahmat pada Allah SWT.
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.